Rukun ketiga niat. Niat itu apa? Qasdu syai' muqtarinan bil fa'li. Ingat dalam hati terus buat. Kalau niat sesuatu setengah jam nanti baru buat, tu tak nama niat, tu namanya azam. Nah, ini niat yang kita cerita ni. Tolong ambil perhatian dalam buku, kitab-kitab Jawi lama lah yang alhamdulillah yang paling banyak ambil perhatian ini. Nah, Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau katakan memang khusyuk itu bukan syarat sah solat. Diulangi balik, khusyuk bukan syarat sah solat, tetapi wajib khusyuk ketika niat. Saya ulang balik, khusyuk bukan syarat sah salat. Kalaulah khusyuk itu syarat sah salat, banyak orang yang tak sah, ramai orang tak sah. Dah baru takbir, ingat suami nak makan apa kat rumah. Takbir, ya Allah, selipar tadi baru tu, kat mana letak tak tahu. Saya suka sangat subuh tadi, dekat Masjid Al-Abrar. Saya suka sangat. Tahniah lah Bang Haji daripada Masjid Al-Abrar tadi. Saya suka sangat sebab jarang saya tengok di Malaysia ni orang kalau masuk masjid kepala selipar tu menghadap keluar. Selalunya akan kasut dengan selipar menghadap ke dalam masjid. Saya pujilah Masjid Al-Abrar. Mungkin ada anak murid Syekh Nuruddin ke, ataupun Syekh Nuruddin pernah sampai situ ke, ataupun yang lain. Sebab kalau di pondok Syekh Nuruddin begitu. Kenapa? Selipar tu majah kalau masuk kan, kepalanya bukan menghadap dalam masjid ataupun surau, menghadap keluar. Kenapa tu? Kerana senang nak amal sunnah. Amal sunnah Nabi pakai selipar tu, Nabi pakai sebelah kanan dulu. Dalam kitab Syama'il, kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuhibbut tayamuna fi tana'ulihi wa fi tarajjulihi wa fi sya'ni kullihi. Nabi suka menganan-nganankan ketika sisir rambut, sikat rambut, dan ketika pakai selipar. Sebab itu, contoh, ini masjid, ini pintu masjid. Saya kalau masuk ke masjid begini. Bila masuk masjid, saya tinggalkan kasut sebegini, bermakna muncung kasut ataupun selipar saya menghadap ke masjid kan. Yang paling bagus begini. Bila sampai ke pintu masjid, saya position diri saya macam ni. Buka selipar macam ni. Masuk buka selipar macam ni, biar putar balik masuk masjid. Jangan menghudung-hudung macam ni juga. Nanti berlanggar dengan tok siap, kena cubit telinga nanti. Gini. Habis buka, kenapa harus sebegitu Mak Ajah? Sebab kita nak amalkan sunnah Nabi. Nabi kalau pakai kasut selipar pakai dengan kanan. Gini Bila kita keluar masjid kan selipar saya dah menghadap macam ni. Saya akan keluar masjid, apa yang harus saya buat? Saya pijak selipar saya yang sebelah kiri. Pijak, jangan selipar orang, selipar sendiri. Pijak selipar kiri, jangan masuk. Masuk kaki kanan ke selipar kanan. Jangan terus berjalan. Kalau terus berjalan, siapa punya selipar satu lagi tinggal itu selipar dia. Semula pijak, masuk kaki kanan, masuk kaki kiri, melangkah kaki kanan. Itu sebabnya. Kita buat ini nampak macam simple kan? Inilah namanya sunnah Nabi. Nabi sebut dalam dua hadis, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahidin. Siapa yang hidupkan sunnahku di akhir zaman, kerosakan sudah banyak berlaku baginya pahala satu mati syahid. Hadis yang lebih kuat, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Siapa yang pegang betul dengan sunnahku di akhir zaman, baginya pahala 100 mati syahid. Sayang Mak Ajah, janganlah. Ini benda yang simple tapi pahala. Sama juga Bang Haji. Sama juga. Alhamdulillah. Masya Allah. Macam ini, macam Ustaz tunjuk dengan saya ni, bagus sekali. Oh dah buat. Tak lepas ke? Tak apa. Malam hari ni kan bukan ahli karya bercampur-campur kan? Alhamdulillah. Ni macam ni. Macam ni Mak Ajah ya. Saya suka sangat. Cuba budayakanlah kalau boleh nanti. Kitalah yang jadi ejen perubahan dekat masjid. Supaya apa? Supaya orang dapat amal sunnah Nabi.
Kalau kita menyebabkan menjadi asbab, Ustaz, kalau kita menjadi asbab orang lain buat sunnah Nabi, kita akan dapat pahala mudah-mudah je. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Begitu nah. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa wajru man amila biha min ghairi an yanqussa min ujurihim syai'. Tapi jaga, wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yanqussa min awzarihim syai'. Jadilah kita orang yang sebab orang lain amalkan sunnah Nabi. Nah, cincin. Ni untuk kita lelaki lah, cincin. Paling sunnah cincin pakai macam ni. Tangan kanan, jari, kelingking. Paling sunnah lagi buat macam ni. Sebab Nabi waja'ala fussahu tahtahu. Sebab ni tanda tawaduk. Muslimat jangan ikut kami ma'ajah. Ma'ajah tetap jari ni. Jangan ikut kami. Ni sunnah Nabi ni. Kalau tengok orang pakai cincin macam ni, jangan buruk sangka, kesian tengok ustaz tu tak pandai pakai cincin. Jangan, ustaz tu dah khatam kitab Syama'il dengan syarahnya sekali. Nah, kalau tengok orang pakai cincin sebelah kiri begini, jangan dikatakan tidak ikut sunnah, ni ikut sunnah juga ni. Sebab dalam kitab Syama'il, Sayyidina Al-Husain, cucu Nabi, Sayyidina Al-Husain dari pusat ke bawah macam Nabi. Sayyidina Al-Hasan daripada pusat ke atas macam Nabi. Sayyidina Al-Husain pakai cincin macam ni. Ulama katakan, kalaulah beliau tidak lihat datuk beliau, mana mungkin beliau buat benda yang sama. Bermakna, Nabi pakai cincin dalam dua keadaan. Satu macam ni, satu lagi macam ni. Dua, Muhammad. Dua keadaan. Mana satu yang betul? Dua-dua betul. Tetapi kata ulama, kerana Nabi menyebut, Nabi selalu menganan-nganankan, ada hadis mengatakan Nabi suka yang kanan, bermakna macam mana kita nak al-jama'u bainal ahadith, Nabi memakai dua-dua syarat, tetapi paling selalu Nabi pakai sebelah tangan kanan. Paling selalu. Dan Nabi ada pakai cincin di sebelah jari ini. Jari apa ni? Jari manis. Itu riwayat Abu Daud. Muslimah pakai yang begini. Kami tak. Kami lebihkan sebegini. Imamul Bukhari mentarjihkan Nabi pakai begini. Sebab itu saya mengaji dengan guru saya, almarhum Baba Abdul Aziz. Beliau pakai cincin begini. Beliau pakai cincin macam ni. Baba Abdul Aziz. Tapi ketika beliau mengajar Sahihul Bukhari, dia buka ni, saya tengok. Dia letak macam ni. Kenapa ni? Karena hormat kepada pengarang kitab Al-Imamul Bukhari. Walaupun sudah meninggal dunia, Imam Bukhari ambil pendapat mentarjihkan cincin begini. Tengok ulama ni. Orang dah meninggal pun lagu tu juga. Subhanallah. Amallah sunnah Nabi masing-masing. Sebab siapa yang amal sunnah Nabi, itu tanda dia cinta kepada Nabi.